Okay, so hari ni kita pergi kepada sambungan minggu lepas. Okay, kita revise sikit minggu lepas apa yang kita dah belajar. So, yang pertama kita dah belajar sudut pelengkap. Yang kedua, sudut penggenap. Okay, yang ketiga, sudut konjugat. Okay, sudut pelengkap 90 darjah, sudut penggenap 180 darjah, sudut konjugat 360 darjah. Kemudian sudut pada garis lurus kita ada dua, sudut bersebelahan dan yang kedua sudut bertentang kucuk. Okey, dan selain daripada itu kita tengok juga berkenaan dengan kongruen. Okey, iaitu saiz sama dan bentuk yang sama. Okey, so kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 sudut kita dah belajar. Sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan total dia 180 darjah. Okey, pada garis lurus. Manakala bertentangan bucu, sudutnya sama. A sama dengan B. Alright, so hari ni kita nak pergi sambung lagi. Okey, kepada sudut yang melibatkan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, so garis selari garis selari garisan yang mempunyai anak panah macam ni. So dalam soalan kalau kita nampak je anak panah ni terbayang kita garis selari. Alright. So apa garis selari ni? Garis selari ni mempunyai arah yang sama dan juga mempunyai kedudukan ataupun sudut yang sama. Dan garis selari ni sifat ni dia tak akan bersilang. Okey, dua atau lebih garis selari dia tak akan bersilang sampai bila-bila. Okey, dia tak akan bersilang. So inilah namanya garis selari. Okey, kemudian kita ada garis rentas lintang. Garis rentas lintang ni maksudnya ada satu garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Okey. So ni ada garis selari, so ni ada satu garis lurus. So ini dikenali sebagai garis rentas lintang. Okay, syarat dia mesti bersilang pada dua garis. Okay, dia mesti bersilang pada dua garis. Kalau dia bersilang pada satu garis, contohnya, okay, tak sampai pun garis yang satu lagi. So yang ini bukan garis rentas lintang. Okay, bukan garis rentas lintang. Okay, so dia mesti bersilang pada minimum dua garis. Okay, maksimum selebihnya lah. Lebih daripada dua lah. Okay. So penting kita tahu mana garis rentas lintang, mana garis selari. Sangat-sangat penting. Okay, sebab apa? Sebab apabila garis rentas lintang bersilang dengan garis selari, dia mewujudkan sudut. Okay. Okay, menghasilkan sudut. So ada tiga sudut yang terhasil. Yang pertama sudut sepadan, yang kedua sudut selang-seli, yang ketiga sudut pedalaman. Alright. So macam mana kita nak hafal?
Okey, mungkin Puan Q dah ajar kelas dia. Okey, untuk sudut sepadan, okey, bentuk dia seperti huruf F. Okey, alright, seperti huruf F. Okey, ni garis selari, yang tak ada anak panah ni garis rentas bintang. Apa maksud sudut sepadan? Sudut sepadan, sudut yang terhasil di antara garis selari dengan garis rentas bintang adalah sama saiz. Okey, A dengan B. Okey, A dengan B merupakan sudut sepadan. So, sifat dia adalah sudut A sama dengan sudut B. Sorry. Okey, tak kisahlah bentuk F dia macam mana, macam ni ke. Saya ingat macam ni ke. Okey. Yang penting ia bersilang dengan garis selari dan garis rentas lintang. So, sudut A sama dengan sudut B. Okey, manakala satu lagi sudut C sama dengan sudut D. So, ni nama dia adalah sudut sepadan. Sepadan. Okey, contohnya katakanlah pada A ni sudut dia 89 darjah. Maka kita ada sudut sepadan, kita ada garis selari dan ada garis rentas lintang. Okey, sudut yang terhasil di antara garis selari dengan garis rentas lintang dia sepadan. So, kalau A ini sudutnya 89 darjah, maka B pun sama juga. B sama dengan 89 darjah. Okey. So, ini nama dia sudut sepadan. Bentuk dia lebih kurang macam bentuk F. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, dia bagi garis yang berwarna ni macam F. Ni F terbalik. Tak kisahlah, kita andaikan dia huruf F. Yang kedua adalah sudut selang-seli. Okey, sudut selang-seli. Okey, kita ada garis selari. Okey, bentuk dia seperti huruf Z. Okey, bentuk dia seperti huruf Z. Okey. Yang mana sudut yang bersilang pada rentas lintang dan garis selari, okey, sudut dia berselang-seli. Okey, sudut yang selang-seli, okey, mempunyai saiz sudut yang sama. Sudut A, nilai dia, saiz dia sama dengan sudut B. Okey, nampak ni huruf Z. Tak semestilah huruf Z macam ni. Kalau dia nak buat terbalik macam huruf N pun tak ada masalah. Katalah kita ada garis selari. Ada garis rentas lintang. So, kalau boleh ambil pensel, cuba cari macam huruf Z. Ni macam Z terbalik. Pakai pensel, jangan pakai pen. Sebab apa? Kadang-kadang satu soalan tu dia suruh cari banyak sudut. So, boleh padam. Okey. Ni huruf Z. Ala-ala macam huruf Z terbalik. Ni huruf Z betul lah ni. Okey. So, sudut yang ada antara garis selari dengan garis rentas lintang, okey, mempunyai saiz sudut yang sama, berselang-seli. Ini terbalik pula sebelah sini. Okey, mempunyai saiz yang sama. Kalau sini 60 darjah, maka dekat bawah ni pun sama juga 60 darjah. Okey, ni nama dia sudut selang-seli. Okey, kita boleh bayangkan seperti huruf Z. Okey, kita boleh bayangkan seperti huruf Z. Ni dengan ni sama. Okey, dan yang terakhir sekali adalah sudut pedalaman. Okey, tadi selang-seli, ni sudut pedalaman. So, sudut pedalaman bentuknya seperti ada pusat
Ada cikgu-cikgu tuition ataupun cikgu-cikgu mana-mana cikgu ada kata bentuk macam bentuk U, ada kata bentuk macam bentuk C, tak kisahlah U ke C ke, okey, asalkan ada garis selari dan garis rentas lintang. So, apa maksud sudut pedalaman? Sudut yang berada di dalam persilangan di antara garis selari dengan garis rentas lintang A dengan B, okey, menghasilkan sudut 180 darjah. So, A ditambahkan dengan sudut B, nilai dia 180 darjah. Sama juga kalau bentuk C macam ni. Okey, P dengan Q, kalau kita tambahkan dia, menghasilkan sudut 180 darjah. Okey, so kita ada F, kita ada Z, kita ada U. Okey, kalau saya ajar, kalau ikut saya ajar FUZ, fuz. Senang nak hafal fuz. So, yang sama sudut sepadan F dengan sudut selang-seli Z. Yang total ni 180 darjah adalah sudut pedalaman bentuk seperti U. Nak jadi N pun boleh. Okay, mesti ada dua garis selari. Mesti ada dua garis selari. Okay, so ada tak nak tanya F, U dengan Z ni? Kelas saya ada tak nak tanya F, U, Z ni? Okay, kalau tak ada, kita tengok contoh dulu. Okay, kita tengok contoh 13. Okay, dalam rajah sebelah PQ, RS dan TU ialah garis selari. Nampak ni? Ada anak panah. Ada anak panah. So, biasanya kalau masa saya dulu, saya jadi pelajar, saya nampak je anak panah yang melibatkan sudut, saya terus tulis F, U, Z. Saya terus tepi soalan. Okay. Kalau soalan yang, contohlah soalan macam ni. Ada sudut, kemudian dia suruh cari X, dia suruh cari Y, contohlah. Okay, kalau ada anak panah tak? Rajah yang saya lukis ni ada anak panah. So, kalau tak ada anak panah, so tak boleh guna F, tak boleh guna U, tak boleh guna Z, tak boleh guna. Hanya yang dia boleh guna sudut bertentang bucu ataupun sudut bersebelahan. Itu sahaja. Okay. So, kalau tak ada garis selari, maka kita tak boleh gunakan F, U, Z. Okay. Alright, jom kita tengok contoh 13. Okay, so cari nilai A. Okay, A. So, kalau saya dulu, saya akan berusaha cari. Okay, kita ada F, kita ada U, kita ada Z. Yang penting adalah garis selari ni, kena tahu dekat mana. Okay, kena tahu. So, ni garis selari. Okay, ni garis selari. So, A dekat sini. Okay. So, kalau saya tengok bentuknya, ni garis selari, naik atas ke sini. Okay. Ni bentuk apa? Ni bentuk U, bentuk C atau bentuk U lah. So, sudut pedalaman. Tapi kita tak tahu sudut ni berapa. Kita kena cari. Okay. Boleh gunakan sudut sebelahan. Tapi, ada tak yang lagi mudah? Okay, kita cari lagi. Okay. Selain daripada U, F atau Z. Kita tengok Z pula. Okay. Ni dengan ni. Ada bentuk Z dan ada nilai 60. So, kita boleh terus jawab sudut A sama dengan 60 darjah. Okay, tak perlu awak justifikasikan dia sebagai sudut selang-seli. Kecuali kalau diminta. Okay, dia kata cari sudut A dan berikan justifikasi. So, awak kena beritahu lah. A sama dengan 60 kerana A dan 60 merupakan sudut selang-seli. Jangan awak tulis sudut Z, orang tak faham. Pemeriksa tak faham. Merupakan sudut selang-seli. Tapi jarang lah keluar soalan macam tu. Okay, so dah settle sekarang. So, gunakan pensel tau. Jadi, saya boleh padam. Okay, dah selesai, boleh padam. Okay, next. Kita nak cari B pula.
Okey, nak cari B. Okey, cari B. So B sudutnya di sini. Alright, so ni garis selari. Mana lagi garis selari? Ni ada garis selari 180. Okey, lebih kurang bentuknya seperti bentuk F. So kita boleh gunakan sudut sepadan. Dia sepadan dengan sudut 180 darjah. Jadi B sama dengan 180 darjah. Okay. Sorry, 180 pula. 118 darjah. 118 darjah. Okey, kemudian boleh padam. Sebab tu saya kata gunakan pensel. Nanti kat kertas soalan gunakan pensel. Dan last sekali C. Okey, C. Ada bentuk U. Nampak? Dia mesti 2 garis lurus, 1 garis rentas lintang. Jangan pula macam ni ni tak boleh guna sudut FUZ sebab ni 2 garis lurus, 1 garis rentas lintang. Kejap. Saya nak ambil charger. Okey, kena tengok betul-betul Dia mesti 2 garis selari, 1 garis rentas lintang. Kalau 2 garis lurus bukan garis selari, 1 garis tak kisahlah garis selari ke tidak, so ni bukan. Ni tak boleh guna F, U, Z. Sebab dia hanya 1 je garis selari. Dia nak kena ada 2 garis selari, 1 garis lurus atau garis selari, tak kisahlah. So boleh guna U. So U, kita ingatlah U adalah sudut pedalaman. So B tambah C sama dengan 180. So kita boleh carilah C. 180 darjah tolakkan dengan B. So B tadi 118 darjah. So dapatlah 62 darjah. Okey, jadi selesai dah kita cari A, B dan C. Alright, kita tengok contoh berikutnya. Okey, latih diri 8.3. Dalam rajah di bawah, E, F dan GH ialah garis lurus. Nampak? Dia mention garis lurus. So, dia bukan garis selari. Okey, tapi kita ada nak panah ni. AB dengan CD ni garis selari. So, kita terus tulis tepi ni. F, U, Z. Alright. So, ingat pesanan saya mesti 2 garis selari, 1 garis rentas lintang. So, nak buat F ke, nak buat Z ke, nak buat U ke, mesti gunakan 2 garis selari. Okey, tak boleh gunakan 2 garis lurus ni. E, F dengan GH. Contoh saya bagi E dengan G ni. Okey, nampak macam sudut pedalaman A dengan B, tapi salah. Siapa guna A dengan B sudut pedalaman salah. Sebab E dengan G ni bukan garis selari. Okey, dia garis lurus sahaja. Garis rentas lintang. So dia bukan garis selari. Yang ada garis selari ni 1 je. So tak boleh. Dia mesti 2 garis selari untuk membentuk F atau U atau Z. Okey, jom kita tengok soalan ni. A saya dah nampak dah. Dia sama dengan 76. Sebab apa? Okey, ni garis selari dan ni garis rentas lintang. So bentuk dia F terbalik. Okey, so ada sudut sepadan. Jadi A sama dengan 76 darjah. So gunakan pensel supaya kita boleh padam balik. Okay, next. B pula. Okay, kalau B tengok. B dengan C ingat balik. B dengan C ni sudut apa? Kelas? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu saya B dengan C ni sudut apa? Seorang tolong jawab. B dengan C ni sudut apa? Saya tak boleh baca komen awak Yang boleh buka mic. B dengan C ni sudut apa? Sudut bertentangan. Sudut bertentang bucu. Sudut bertentang bucu. So nilai dia sama. Okay, so B dengan C ni sama. Kemudian tengok pula. Nak cari nilai kat mana ni?
Okay, nak pakai sudut pendalaman tak boleh, cari lagi. C, ni garis selari. Dua garis selari, ni garis rentas lintang. Oh, kita ada sudut sepadan. Maksudnya B sama dengan C sama dengan D. Okay. C sama dengan D, sudut sepadan. B sama dengan C. So, ketiga-tiga ni sudut dia sama. Dan kita ada nilai 110 darjah. So, kita cari D, kemudian kita boleh dapat C, kita boleh dapat B. So, nak cari D macam mana? So, sudut sebelahan garis lurus 180 darjah. Jadi, 180 darjah tolakkan dengan 110 darjah. So, kita dapat 70 darjah. Maka, B pun sama 70 darjah. C pun sama 70 darjah. Okey. Jadi, selesai dah soalan ni. Okey, soalan nombor 2. Cari nilai A dan B. Okey. A dengan B. Alright. So, kita tengok dulu. Garis selari. Ada garis selari. Tulis F, U, Z. Alright. So, kita nak cari A. Ni garis selari. A sampai sini ke bawah. Ada bentuk Z. Nampak? Ada bentuk Z. Okay, so kita ada sudut A. Kemudian dekat Z ni jangan sampai 25 je tau. 25 tak sampai dekat garis D ni. CD. Dia kena sampai ke bawah ni. Maksudnya kena tambah dua-dua ni barulah sama dengan A. Okay, kena tambah dua-dua ni. Nampak ni garis merah E dengan C, C dengan D. So jadi maksudnya kena tambah dua-dua sudut ni. Barulah dia sama dengan A. So A sama dengan 25 darjah tambah 42 darjah. So dapatlah 67 darjah. Okey. Kemudian gunakan pensel, jangan pakai pen, nanti susah nak padam. Alamak. Alright, so next kita nak cari B pula. B. Okey, B. Boleh tak saya kata B sama dengan A? Sudut sepadan. Seorang jawab, boleh tak saya katakan A ni dengan B ni sama sebab sudut sepadan. Boleh ke tak boleh? Mungkin. Boleh. 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 Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh sebab tengok A dengan B ni garis selari. Okey. Kemudian kita ada EC. Kemudian kita ada BC. Nampak? EC dengan BC bukan garis selari. Saya dah cakap tadi, nak guna FUZ mesti melibatkan dua garis selari. Sekarang ni kita melibatkan dua garis lurus yang tak selari. So, tak boleh katakan A ni dengan B ni sama. A tak sama dengan B. Sebab dia bukan sudut sepadan. So, tak boleh pakai yang ni. Alright, kita sambung lagi. So, A tak boleh pakai. Kita turun bawah. Ada bentuk Z. Nampak? Ada dua garis selari, satu garis rentas lintang. Barulah kita boleh gunakan FUZ. So, bentuk yang saya lukis ni macam bentuk Z. So, yang mana sepadan, yang mana selang-seli dengan B? 25 ke 42? 42. Okey, yang selang 42 yang selang-seli dengan B adalah 42. Jadi, kita boleh katakan B sama dengan 42 darjah. Okey. So, kena ingat nak guna FUZ mesti dua garis selari. Satu garis rentas lintang. Okey, bukan dua garis yang bukan selari. Tak boleh. Mesti dua garis selari. Okey. Alright. So, ketiga-tiga contoh. Ada soalan nak tanya? Contoh 13. Ada soalan nak tanya? Latih diri 8.3D. Ada soalan nak tanya? Soalan 1. Ada tak yang tak faham? Soalan 2. Ada tak yang tak faham? Nak tanya? Okay, so kena hati-hati. Ingat kata kunci.
2 garis selari, 1 garis lurus. Ingat, 2 garis selari, 1 garis lurus. Okey, kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Yang ni latihan dalam buku teks ni. Kita tengok nombor 1. Okey. PQR UTS ialah garis lurus. PQR UTS adalah garis lurus. Dan dia juga merupakan garis selari. Sebab apa? Ada anak panah. Ada anak panah tulis dekat tepi FUZ. Alright, so dia suruh cari X dengan Y. Okay, nak cari X dengan Y. Okay, ni garis selari. Ni garis selari. Ada sudut 135. Ni garis rentas lintang. Kalau dia dia lukis kat sini, awak lukis sekali lagi. Buat je anak panah kat situ. Sebab kita nak nampakkan mesti ada 2 garis selari. Okay, kalau awak tak lukis nanti awak tak nampak. So ada 2 garis selari, 1 garis rentas lintang. So bentuk dia 135 dengan X, bentuk dia macam bentuk U. Okay, so kalau bentuk U, kita boleh gunakan sudut pedalaman. X tambah 135 ni sama dengan 180. Jadi kita nak cari X, jadi 180 tolakkan dengan 135. Okay, so kita dapatlah X sama dengan 45 darjah. Okay, ambil pemadam, padam balik. Okay, selesai. Next, Y. Okay, Y. Macam ni kita nak cari Y. Kita tengok pula, ada tak yang sama yang melibatkan garis selari. Ni garis selari. Ini garis selari. Ada 42 ni. Garis selari. Kemudian ada garis rentas lintang. Okay. Oh, bentuk macam bentuk U. Jadi kita boleh gunakan sudut pedalaman 42. Kita tambah. Tengok dia punya garis ni. Sini dengan sini. So, X dengan Y terlibat. Bukan Y sahaja. Okay, X daripada sini sampai sini. Okay, X dengan Y pun terlibat. X kita dah tahu, Y je kita tak tahu. X ni sama dengan 45 tadi. Jadi, nak cari Y. So, 100 Y tambah 45. Okay, Y tambah 45 X tambah 42 sama dengan 180. Jadi Y sama dengan tolak semua sekali. Tolak 45, tolak 42 darjah. So Y sama dengan 93. 93 darjah. Okay, so selesai. X selesai, Y selesai. Kenapa cikgu tulis kat bawah ni? Macam mana nak copy ke atas balik ni? Dah tak boleh dah. Okay, so Y sama dengan 93 darjah. Jangan salah ambil jangan ambil Y dengan 42 je. Jangan awak buat 180 tolak 42, tolak 42 je. Y ni sama sekali dengan X. Okay, bukan Y saja. Dia kena tambah dengan X sekali ni. Siapa yang buat 180 tolak 42 ni, dia salah. Okay, soalan nombor 2. PQRS ialah garis lurus, cari nilai X dengan nilai Y. Okay, PQRS dia garis lurus dan dia juga garis selari. Nampak ni garis selari. So, ada saja anak panah tulis FUZ. Okay, kita saya dah nampak dah. Ni garis selari. Ni garis selari. Ni rentas lintang. So, kita ada bentuk U, bentuk C boleh, bentuk U pun boleh. So, boleh kedalaman. Okay, 180 darjah tolakkan dengan 74 darjah. So, kita dapat 106 darjah. Alright. Okay, Y. Padam balik. Sebab tu saya kata pakai pensel. Conteng, jangan tak conteng. Nanti tak nampak bentuk F, bentuk U. Okay, so U. Kita nak cari Y pula. Ni garis selari. Ni pun garis selari. Ni garis selari. Conteng anak panah. Ni sampai sini kan? Conteng kat sini pula.
Okay, oh kita ada garis rentas lintang yang ini. Okay, so kita ada bentuk Z. So bila bentuk Z, kita boleh gunakan sudut selang seli. 110 darjah ni sama dengan, jangan buat sampai Y Tengok warna merah ni, garis ni sampai sini warna merah. So dia terlibat dengan 52 sekali. Y dengan 52 sama dengan 110 darjah. Sini pun 110 darjah juga. So nak cari Y sama dengan 110 darjah tolak 52 darjah. Okey, so kita dapat 58 darjah. Okey, so hati-hati trik soalan. Hati-hati dengan trik soalan. Okey, kemudian soalan yang ketiga. QRST ialah garis lurus. QRST garis lurus. Cari nilai X, cari nilai Y. Okey, saya kata tadi apa? Lukis daripada garis lari. Okey, ada anak panah tulis FUZ. Okey, kita nak cari X. X ni kita dah nampak dah. Ni garis rentas lintang, garis lari. Ada bentuk F. X ni sama juga dengan Y. Sama juga dengan 125. Lagi senang soalan ni. Jadi Y sama dengan 125. Betul tak ni? Betul tak? Y sama dengan 125. Mungkin. Mungkin. Mana boleh mungkin. Betul ke tidak? Y ni sama dengan 125. Bentuk F ni. Sudut sebadan. Betul. Bukan. Kenapa bukan? Sebab Y ni, tengok sini Y. Ni garis Y. Y hanya ada satu je garis selari. Ni bukan garis selari. Yang ini bukan garis selari. So dia bukan bentuk F. So Y tak boleh sama dengan 125. Tapi X boleh sama dengan 125 sebab ada bentuk F. Ni garis selari, ni garis selari. Ini garis rentas lintang. Okay, so dia ada bentuk F terbalik. Jadi X ni sama dengan 125 darjah. Sebab apa? Sudut sepadan. So Y tak boleh sama dengan 125 darjah. Okay, sebab Y hanya satu je garis selari. Dan yang dua ni garis lurus, bukan garis selari. So salah lah kalau kita samakan dengan 125 salah. Okay, next. Okay, kita nak cari Y pula. Kita nak cari Y. Okay, sekarang ni dekat Y, satu garis selari. Y tak sampai pada satu lagi garis selari. Okay, tak sampai. Dia kat sini je. Dalam kawasan ni saja. Okay. Jadi tak boleh guna F, tak boleh guna U, tak boleh guna Z. Okay, nak guna Z pun tak boleh. Sebab satu je garis selari yang sampai melibatkan Y. Bawah ni tak sampai dekat Y ni. Kita boleh gunakan yang pertama, sudut pedalaman segitiga. Okay, ni sebenarnya awak belajar masa awak bab 9 nanti. Okay, bab 9 nanti ada belajar sudut pedalaman segitiga. Sekolah rendah dah belajar ke sudut pedalaman? Okay, apa maksud sudut pedalaman segitiga ni? Okay, Y tambahkan dengan 25 darjah. Okay, nilai dia sama dengan X. Nilai dia sama dengan X. X tu 125 darjah. Okay, apa maksud sudut bukan sudut pedalaman, sudut peluaran. Okay, ni khas untuk segitiga sahaja. Untuk sudut peluaran segitiga, sudut yang peluaran ni sudut X. Okay, sudut peluaran segitiga ni, X ni sama juga dengan hasil tambah
dua sudut yang bertentangan dengan sudut perluaran tu. Saya padam nanti awak tak nampak. Okey. Ni sudut perluaran X bagi segitiga. Kita ada segitiga ni. Sudut ni kat luar. Okey, so X ni kita boleh dapat dengan kita mencari hasil tambah dua sudut yang bertentangan. Okey, kalau dekat sini, ni kita panggil dia sebelah. Sudut bersebelahan. Okey, bukan sudut yang bertentangan. Yang bertentangan dengan X ni yang tak sentuh dengan X. So, yang tak sentuh dengan X ni Y dan juga 25. Okey, so kita boleh cari X sama dengan, X dah dapat X tadi apa? 125 Okey, so kita boleh cari Y. Okey, Y hasil tambah dua sudut yang bertentangan dengan sudut keluaran. So, Y tambah 25 sama dengan sudut keluaran. So, sudut keluaran kita dah tahu dah. 125 ni. Okey, so Y sama dengan 125 25. So, pindahkan 25 ni, pindahkan jadi tolak 25. So, Y sama dengan 100 darjah. Okey. So, saya dah tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh yang melibatkan sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut perdalaman. Okey. Satu lagi contoh, yang ketujuh. Ni kalau pelajar tak faham juga, kena tanya saya. Cepat-cepat tanya. Nanti awak nak ajar orang kan salah ilmunya kan. Okey, soalan nombor 5. Okey, VUTS dan PQR ialah garis lurus. Ni. Yang ada anak panah. Bila ada anak panah, kita terus tulis FUZ. Okey, anak panah ni ada satu. So, yang satu selari dengan yang satu. Yang dua anak panah selari dengan dua anak panah. Okey, jangan tertukar. Okey, so maksudnya kita ada dua pasang garis selari. Dua pasang garis selari. Okey. Okey, kita nak carikan X. Cari X. Okey, cari X. Cari X. Macam mana kita nak cari X ni? Okey, sekarang ni ada dua garis lurus ni. Garis selari. Okey, kita boleh gunakan yang ini. Nampak, saya dah nampak ni bentuk F. Okey, garis selari, garis selari. Lukis dulu dua garis selari. Ni ada garis rentas lintang. So, bentuk F. So, bentuk F kita boleh gunakan sudut sepadan. Okey, 70 ni dengan X ni sama saiz dia. Jadi, X sama dengan 70 darjah. Okey, so selesailah soalan yang pertama. Kemudian Y pula. Nak cari Y. Okey, nak cari Y. Saya dah nampak dah. Ini garis selari. Dan ini garis rentas lintang. So, kita ada sudut pedalaman. X ni kita dah dapat dah 70 tadi. Kita ada sudut pedalaman. Okey, Y tambahkan dengan 62, tambahkan 70, total dia 180. Okey, jadi kita nak cari Y, kita tolakkan semua sudut yang ada. Tolakkan dengan 70, tolakkan dengan 62. Okey, tinggallah Y kat situ. Okey, so jawapan dia 48 darjah. So, Y ni sama dengan 48 darjah. Kadang-kadang ada soalan dia tulis saja je, dia nak trick awak. Tapi kebiasaannya apa yang ditulis ada kegunaan dia. Biasanya ada kegunaan. Okey, tapi ni kita tak pakai pun 40. Okey, kita gunakan 70 dengan 62 darjah sahaja. Okey, so kita dah boleh nampak dah. Okey, so Y sama dengan 70, X sama dengan 70, Y sama dengan 48. Okey, kemudian yang B, cari saiz sudut refleksi WU.
Okey, QWU. Ni QWU. Okey, sudut refleks, sudut apa tu? Sudut yang lebih daripada 180 darjah. Okey, ni dalam ni kurang. Kurang 180. Yang lebih ni ni yang major, yang lagi banyak. Tu nama dia sudut refleks. Okey, cari saya sudut refleks QY, QW dan U. So kita nak cari yang ni. Okey, macam mana kita nak cari sudut W ni? Okey. So untuk soalan B dan soalan C, soalan C tak payah. Tak masuk lagi, dia ada sudut tunduk ni. Tapi boleh buat, lepas ni saya akan ajar. Soalan B dengan soalan C ni saya minta awak buat. Buat dan semak jawapan belakang, sama ke tak? Macam mana nak cari sudut refleks QWU ni? Ni sudut refleks dia. Okey, berapa darjah? Right? Dan soalan C ni buat juga, tapi kena belajar dulu. Okey, last. Okey, apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Okey, dongak tu apa? Dongak kita tengok atas. Tunduk kita tengok bawah. Okey. Kalau kita tengok depan, straight kita tengok depan, dinamakan garisan mengufuk. Okey, katakanlah ni mata saya. Okey, mata. So, kalau saya tengok straight ke depan, okey, so garisan yang terhasil daripada pandangan mata saya, katalah saya tengok sini ada lampu, ada lampu. Saya tengok straight je. Okey. So, maka terhasillah namanya pandangan mata saya yang 180 darjah straight tu dipanggil garis mengufuk. Penting ni garis mengufuk ni, sangat-sangat penting garis mengufuk. Okey. Kemudian ni dekat contoh ni. So yang putus-putus ni adalah pandangan straight saya, pandangan hadapan saya. So kita kenali sebagai garis putus-putus yang ni. Dikenali sebagai garis mengufuk. Kemudian saya pandang burung. Okey. So maka terhasillah satu lagi garisan yang pandangan mata saya melihat burung ke atas. Okey. So di mana letaknya sudut dongak? Dongak tengok atas So saya ni tengah tengok atas. Okey, dekat mana hasilnya sudut dongak? Hasilnya sudut dongak adalah antara pandangan straight saya, garis mengufuk, dengan pandangan ke atas saya. Saya tengok burung ni. Okey, so terhasillah sudut dongak. Jangan terbalik inilah sudut dongak. Okey, sudut dongak ada apa? Yang pertama garis mengufuk. Okey, yang kedua pandangan mata saya, pandangan dongak. Okey, maka terhasillah sudut dan sudut ni dinamakan sudut dongak. Okey, dinamakan sudut dongak. Okey, kemudian sudut tunduk. Tunduk pandang ke bawah ataupun tengok bawah. So, okey, kawan kita ni siapa nama tak ada nama. Okey, dia pandang ke hadapan. So, kalau pandang ke hadapan yang putus-putus ni adalah garis mengufuk. So, penting ni garis mengufuk untuk menentukan di mana letaknya sudut. Okey, pentingnya garisan mengufuk ni. Apa tu garisan mengufuk? Okey, garisan pandangan mata kita tegak ke hadapan. Okey, macam kita tengok benda kat sini tegak. Kemudian okey, di manakah garisan tunduk? So garisan tunduk ialah pandangan mata saya melihat kucing dekat bawah ni kan. So sudutnya terbentuk daripada garisan mengufuk dan juga pandangan mata ke kucing. Jadi terbentuklah sudut B dekat sini. Okey.
Ini adalah sudut B. Sudut B apa? Nama dia sudut apa? Nama dia adalah sudut tunduk. Okey, sudut tunduk. Okey, kita ada sudut tunduk dan kita ada sudut dongak. Okey, sudut dongak pandang atas, sudut tunduk pandang bawah. Alright. Kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, kita tengok contoh 14. Okey. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi. Okey, soalan saya, kalau Devi pandang Umi, sudut apa tu? Devi tengok Umi. Apa sudut dia? Sudut dongak. Sudut dongak ke sudut tunduk? Sudut dongak. Sudut? Dongak. Tak dengar. Sudut apa? Sudut dongak. Sudut dongak. Kalau Umi tengok Devi, sudut apa tu? Umi tengok Devi. Sudut? Tunduk. Sudut tunduk. Alright. So penting Jadi mana letaknya sudut dongak dan sudut tunduk? Okey. Saya nak ajar awak ni Sudut A mewakili sudut dongak. Umi dari Devi. Tengok perkataan dia. Dari Devi. Siapa tengok siapa? Umi tengok Devi ke Devi tengok Umi? Umi dari Devi. Umi tengok Devi. Salah. Okey. Umi dari Duvi, maksudnya Devi. Devi yang tengok Umi. Sebab itulah nama dia sudut dongak. Okey, Umi dari Devi. Perkataan dari. So asalnya dari Devi tengok Umi. Okey, so kita boleh gariskan. Okey, daripada Devi tengok Umi. Okey, kemudian dia suruh kita wakilkan sudut A tu dekat mana. So, kita dah ada garisan dongak. Okey, kita dah ada garisan mendongak ke Umi. Okey, yang paling penting kita kena ada satu lagi iaitu pandangan mengufuk. So, pandangan tegak Devi. So, Devi tengok dekat sini. Ini pandangan tegak dia. Okey, itu sangat penting. Jadi, maka persilangan garis sudut pandangan dongak Devi ke Umi dengan garisan mengufuk, ni garisan mengufuk. Okey, so ini adalah garisan mengufuk, sangat penting sebab kita nak lukiskan sudut yang terhasil. So inilah sudut dongak Devi tengok Umi. Okey, ni adalah sudut dongak. Okey. Sudut A yang mewakili sudut dongak Umi. So ni adalah sudut A. So labelkan A dekat sini. Okey, soalan B. Sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. So siapa tengok siapa? Devi tengok Umi ke Umi tengok Devi? Umi tengok Devi. Umi tengok Devi. Umi yang tengok Devi. So inilah pandangan mata Umi ke Devi. Tapi nak cari sudut B tu kena tahu juga pandangan mengufuk. Kena tahu juga pandangan mengufuk. Okey, kena tahu pandangan straight Umi. Jadi sudut yang terhasil, sudut tunduk yang terhasil adalah di antara garisan mengufuk dan garis tunduk ni. Umi tengok Devi. So di antaranya di sinilah. Okey, antara garis mengufuk dan juga pandangan Umi, pandangan sudut tunduk ataupun garisan tunduk. Okey, Umi tengok Devi. Okey. Kemudian saya nak tambah lagi. So ni B. Saya nak tambah satu lagi. So sekarang kita ada berapa garisan mengufuk? Sekarang ni daripada hasil lukisan saya ni kita ada berapa garisan mengufuk?
kita ada berapa garisan mengufuk? Garisan mengufuk ni adalah garisan pandangan mata straight. Dua. So, kita ada berapa? Kita ada dua. Satu dekat Umi, garisan mengufuk Umi. Satu lagi dekat Devi. So, sifat garisan mengufuk ada antara dua atau lebih garisan mengufuk adalah selari. Okey, adalah selari. Adalah selari. So, kenapa? Kenapa kena tahu ni? Sebab kita kadang-kadang soalan dia minta kita cari nilai pada sudut dongak dan sudut tunduk. So, katakanlah dekat A ni 40 darjah. Okay. Berapakah B? A sama dengan 40 darjah. So, soalan saya, berapakah sudut B? Ni. Sudut B ni. Berapa sudut B? Kalau A 40, berapakah sudut B? Siapa boleh nampak? Bila ada garis selari F, U, Z. Berapa nilai B? Soalan saya, nampak bentuk apa? Bentuk F ke, bentuk U ke, bentuk Z? Haifa? Haifa? Daripada pandangan mata ni, yang saya lukis ni bentuk F ke, bentuk U ke, bentuk Z? Seorang komen pula. Seorang buka mic cakap. Cepat. F, U, Z. Z, cikgu. Bentuk Z. Nampak tak bentuk Z ni? So, berapakah B? So, bentuk Z apa? Sudut selang. Sudut selang seli. So, berapakah B? Seorang jawab. Berapakah sudut B? Okay, so kalau sudut selang seli B ini sama dengan sudut dekat A ini. Dia berselang seli. Jadi kalau A 40, maka B pun sama dengan 40. So sangat-sangat penting garis mengufuk. Ingat, garis mengufuk ni garis pandangan kita straight tegak. Pandangan hadapan kita. Alright, itu sangat penting. Alright. Penting banyak benda penting pada garis mengufuk ni. Antaranya lah kita nak tahu di mana kedudukan sudut tu. Sudut dongak atau sudut tunduk. Okey, so yang ini tadi yang saya tinggalkan untuk awak. Mana soalan last? Soalan C ni boleh buat. Dia ada perkataan sudut tunduk. Sudut tunduk R dari T. Kelas, kalau sudut tunduk R dari T, siapa tengok siapa? R dari T, siapa tengok siapa? Kelas, R dari T, siapa tengok siapa? R tengok T ke T tengok R? T tengok R. So, T tengok R. Ni T, yang ni R. Okay, T tengok R. T tengok R. T tengok R. So, kalau T tengok R, garisan T ke R ni garisan tunduk ke garisan dongak? T ni tengok R. T tengok R. So, soalan saya, garisan ni adalah garisan tunduk ke garisan dongak? T dekat atas, R dekat bawah. Garis tunduk ke garis dongak? Kelas? Tunduk. T tengok R adalah garisan tunduk. Sebab tu dia tulis sini sudut tunduk. Okay, so nak cari sudut tunduk macam mana?
Okey, mesti benda yang paling penting awak kena tahu adalah apa ni? Apa ni saya nak cakap tadi? Mesti awak tahu sudut pandang dia yang mana satu. Sangat-sangat penting. Okey. So dia suruh kita cari manakah sudut mengufuk. Okey, biasanya sudut tunduk kebiasaannya kita pakai Z kebiasaannya. Okey, sudut tunduk. Okey, tengok sini. So ni T tengok R tunduk. So pandangan mata dia mana? Pandangan mata hadapan dia. Garisan mengufuk. Ni garisan mengufuk dia. Okey, so dia suruh kita cari, andaikan cari sudut tunduk. So ni sudut tunduk dia dekat sini. Okey, ni sudut tunduk dia. Okey. So berapakah sudut tunduk dia ni? Okey, barulah boleh gunakan Z. Carilah X ke Y kita dah cari. So sekarang ni tugas awak cari sudut tunduk tu berapa. Okey, saya dah terangkan sampai sini dah ni. Saya dah nampak dah. Agak-agak apa jawapan dia? Berapakah ni sudut tunduk kat sini? Siapa tahu cepat? Berapakah sudut tunduk? Nampak ni bentuk dia. Bentuk dia. Bentuk dia ni. Nampak tak bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Z. Bentuk Z. So berapakah nilai sudut tunduk ni? Dia kalau Z selang seli. Kalau Z selang seli. Okey. So awak buat lepas ni awak buat soalan B dengan soalan C. Soalan C saya dah bantu dah sampai sini. Okey, tinggal nak cari je. Okey, so itulah kegunaannya garisan mengufuk. Sangat-sangat penting. Okey, cari nilai X. Contoh 15. Okey, ni X. Banyak ni garis lurus ni. Okey, ni garis selari. Garis lurus pula, garis selari. Ni macam ni. Ni dekat sini. Okey, so total dekat sini adalah 110. Alright. Allahu Akbar. Okey, so kalau kita nak gunakan garis lurus, tak nampak kat situ mana garis lurus. Bila garis lurus. Okey, kalau kita nak 180 darjah, nak cari sudut dekat sini ni, nak buang ni. Okey, mesti melibatkan garis selari. Alright. So saya tinggalkan yang ini untuk awak buat. Okey, dengan soalan yang tadi tu. Okey, soalan 5 ni. Okey, buat. So ni saya akan save PDF, nanti tolong selesaikan. Okey, nanti tunjukkan jawapan dekat saya melalui Telegram. So sekarang ni kertas yang saya bagi tu awak dah boleh buat semua dah. Okey, kita dah habis dah ni. Sampai sudut tunduk ni kita dah habis dah. Okey, so kertas yang saya bagi tu bab 8 tu dah boleh buat dah sampai habis belakang. Right? Sekejap saya save dulu. PDF. Sudut FUZ dan sudut tunduk dongak. Okey, nanti saya masukkan dalam grup. Okey. So awak boleh buat semua sekali, nanti kita bincang dalam kelas Okey, nanti kita bincang dalam kelas dengan pelajar yang lain. Okey, tapi sekarang awak dah boleh buat dah. Alright. So saya rasa saya habiskan awal. Okey. So awak boleh rehatlah saya rasa saya habiskan dulu kelas kita sekarang.
Okey, sebelum saya habiskan, ada tak soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkaitan dengan Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada, tak tak ada ada, eh? tak ada. Tak ada. So nak uji awak faham ke tak faham, buat latihan yang saya bagi dalam kertas yang saya bagi tu. Okey. Cikgu, bab ni susah sikit lah. Tak apa benceng ke. Nanti awak jumpa, awak tanya saya kat dalam kelas. Alright? Susah tak apa, jangan tak tahu susah. Okey, tak tahu susah dia tak buat apa-apa nanti. Okey, biar kita tahu, biarlah kita tahu kita susah, so kita akan berusaha lebih lagi. Alright? Itu sahaja.